Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa edisi hujung minggu. Laluan kemenangan BN pada pilihan raya kecil Parlimen P040 kemahuan bukan semudah seperti diingini. Tetapi dengan gerak kerja tersusun BN, Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin pengundi kemahuan akan bijak menilai yang terbaik untuk kesejahteraan Parlimen tersebut. Dalam hantaran menerusi Facebook, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi mengingatkan jentera BN sepanjang 14 hari kempen pilihan raya ini, mereka akan menempuhi cabaran besar bagi memenangi PRK Parlimen Kemaman. Selain turut berharap jenteranya berkempen secara sihat serta berhemah dan tidak terikut cara mereka yang tersarat dengan caci maki dan fitnah. Beliau yakin BN mampu kembali mendominasi dan kembali menjadikan Kemaman biru ori kerana kekuatan personaliti yang ada pada calon BN, Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Affandi, Raja Muhammad Nur dan kekukuhan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Cadangan pinaan RUU Anti Lompat Parti 2022 hanya dibuat sekiranya terdapat kelompangan. Sekiranya dinyatakan yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Bagaimanapun, menurut beliau, sekiranya perlu dibuat pinaan parti politik sesaran meminda perlembagaan masing-masing. Antaranya meminda syarat dalam perlembagaan iaitu mana-mana ahli parti yang ingkar arahan atau prinsip secara automatik hilang keahlian. RUU Anti Lompat Parti diluluskan Julai tahun lalu, digubal selepas melalui kajian dan libat urus komprehensif mengikut keperluan semasa negara. Sebanyak 20 tan sampah berjaya dikutip selepas 30 kali penganjuran program operasi ekosistem bersih aspirasi semua bebas. Program anjuran Majlis Mendarai Melaka Bersejarah MBMB itu juga berjaya mengurangkan aduan berkaitan masalah sampah. Datuk Bandar MBMB, Datuk Syadan Uthman berkata, aduan daripada SISPA khususnya mula menunjukkan pengurangan terutama selepas mengadakan program tersebut pada setiap minggu. Program dengan kerjasama RHB Bank itu melibatkan 1,200 sukarelawan dan juga penduduk setempat. Menerusi program bebas juga, MBMB telah menerima anugerah agensi terbaik sempena World Cleanup Day anjuran SW Corp. Justru lebih ramai masyarakat diharap dapat memberi kerjasama untuk memastikan kebersihan kawasan di bawah pentadbiran MBMB. Presiden Indonesia Jokowi akui hingga kini belum menerima sebarang pelaburan asing yang masuk ke Nusantara. Bagaimanapun, beliau percaya pelabur asing akan segera memasuki ibu negara baru itu selepas pelabur domestik membuat langkah awal. Menurut beliau, pada peringkat pertama terdapat beberapa bidang keutamaan pelabur asing di Nusantara melibatkan pendidikan, kesihatan dan teknologi. Beliau juga merancang untuk menyambut Hari Kemerdekaan di Nusantara pada tahun hadapan. Ia bagi memperkenalkan kepada dunia bahawa Indonesia memiliki ibu kota baru meskipun pembinaannya hanya akan siap sepenuhnya dalam tempoh 15 atau 20 tahun akan datang. Terdapat lebih 500 projek pelaburan dikenal pasti di kawasan teras Kerajaan Pusat KIPP dengan kira-kira 190 daripadanya adalah pembinaan kawasan lapang hijau. China sudah mula membangunkan rangkaian internet paling laju di dunia, lebih pantas daripada rangkaian sedia ada. Rangkaian itu dikatakan boleh bergerak selaju 1.2 terabyte bagi setiap saat, iaitu bersamaan dengan memuat naik kira-kira 150 filem dalam masa 1 saat. Rangkaian internet berkelajuan tinggi tersebut bakal memberi kesan positif dalam sektor perniagaan, pembinaan maklumat, kelebihan dagangan saham dan meningkatkan keselamatan negara. Huawei dan China Mobile mengadakan sidang akhbar bagi melancarkan rangkaian internet generasi akan datang itu dengan kerjasama Universiti Tsinghua Beijing. Ia beroperasi menerusi kabel gentian optik antara Beijing dan selatan China dengan jarak 2,896 km. Presiden China Xi Jinping menyifatkan projek berkenaan bakal menjadikan negara itu sebagai kuasa cyber dan peloruri teknologi internet di dunia. Sekian berita semasa. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.